Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Kita berjumpa lagi hari ini dalam mata pelajaran sains tahun 1. Murid-murid boleh lihat buku teks tajuk penyerapan. Pada hari ini, kita akan melihat keupayaan objek untuk menyerap air dan kita akan belajar tentang kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air dalam kehidupan. Untuk melihat keupayaan objek menyerap air, kita harus melaksanakan satu penyiasatan. Baik, penyiasatan ini menggunakan air yang berwarna, menggunakan 3 jenis bahan iaitu kain, surat khabar dan tisu dapur. Pertama sekali, kita perlu potong surat khabar, tisu dapur dan kain mengikut saiz yang sama. Kemudian, kita lekatkan potongan objek tersebut pada sebatang lidi. Seterusnya, kita celupkan potongan objek tadi ke dalam bikar yang mengandungi air yang berwarna. Biarkan selama 1 minit. Baik, ini adalah hasil selepas seminit. Baik semua, daripada penyiasatan ini, objek yang manakah menyerap air paling banyak? Betul, jawapannya ialah kain. Kerana kain dapat menyerap air berwarna paling banyak. Baik, soalan yang kedua. Objek yang manakah menyerap air paling sedikit? Daripada penyiasatan ini, daripada keputusan ini, kita dapati surat khabar menyerap air paling sedikit kerana surat khabar menyerap air berwarna yang paling sedikit. Baik, yang ketiga, susunkan objek mengikut keupayaan bahan menyerap air mengikut urutan menaik. Jawapannya ialah surat khabar, tisu dapur dan kain. Baiklah semua, daripada penyiasatan tadi, kita dapati bahawa terdapat kepentingan objek yang menyerap air dalam kehidupan kita. Yang pertama, kain dapat mengelap badan selepas kita mandi. Yang kedua, dengan menggunakan berbola kapas, kita dapat mengelap luka. Dan yang ketiga, kita dapat menyerap air daripada tumpahan di lantai. Kita juga dapat menyerap air yang terdapat pada jug menggunakan kain. Dan dengan menggunakan tuala muka, kita dapat mengelap peluh. Selain daripada itu, objek yang tidak menyerap air juga sama pentingnya dalam kehidupan. Yang pertama, kita menggunakan tong besi untuk menadah dan menyimpan air hujan. Kedua, payung yang diperbuat daripada plastik dapat menghalang kita daripada terkena hujan. Sama juga dengan kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Cermin kaca yang ada pada kereta juga dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Baiklah, seterusnya jom kita buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 52 hingga 56. Lihat muka surat 52 di mana di situ ada soalan uji kaji serap sedikit atau banyak. Baik, diberi 3 silinder air berwarna dan 3 jenis kain yang sama saiz iaitu kain lap, kertas tisu dan kapas muka. Baik, ketiga-tiga objek tersebut direndam dan selepas 20 saat dikeluarkan dan diperah airnya ke dalam silinder penyukat. Baik, perhatikan paras air dan tandakan right dalam jadual di bawah.
Baik, daripada selera rujukan ini kita dapati bahawa kain lap paras airnya tinggi, kertas tisu sederhana, manakala kapas muka rendah. Nyatakan objek yang menyerap air paling banyak. Baik, jawapannya ialah kain lap. Baik, menyerap air yang paling sedikit pula ialah kapas muka. Okey, dapat? Susunkan objek tersebut secara urutan menaik. Menaik maksudnya macam ni, menaik dari yang paling sedikit kepada yang paling banyak menyerap air. Jadi kita mulakan dengan kapas muka, kemudian kertas tisu dan yang seterusnya ialah kain lap. Okey, dapat? Pada muka surat seterusnya juga satu uji kaji tentang keupayaan menyerap air terhadap kertas sebak, berbola kapas dan kad manila. Hasil pemerhatian adalah seperti berikut. Baik, objek yang manakah menyerap air paling banyak? Dari sini kita boleh lihat. Jawapannya ialah berbola kapas. Seterusnya, objek manakah yang menyerap sedikit air? Baik, jawapannya ialah kad manila. Susun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Baik, yang paling sedikit menyerap air ialah kad manila. Kemudian yang banyak yang dapat menyerap air lebih daripada kad manila ialah kertas sebak. Dan yang paling banyak menyerap air ialah berbola kapas. Susun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menurun. Kita mulakan dengan berbola kapas, kertas sebak, kad manila. Baik, seterusnya di muka surat 54 kita diminta untuk memadankan jawapan dengan gambar yang betul. Baik, situasi air yang tumpah sesuai menggunakan mop. Kerana mop mampu mengeringkan tumpahan air. Luka, ubat luka sesuai kita gunakan kapas. Kerana kapas dapat menyerap cecair ubat. Peluh pula sesuai dilap menggunakan tisu muka kerana tisu muka menyerap peluh. Warna sesuai dilukis pada kain kanvas kerana kain kanvas menyerap warna air. Manakala pinggan mangkuk sesuai dilap menggunakan tisu dapur kerana tisu dapur mampu mengeringkan pinggan mangkuk. Baik, seterusnya. Objek tidak serap air. Sesuaikan jawapan dengan kepentingan objek yang tidak menyerap air. Baik, kita lihat kepada menyimpan air terlebih dahulu. Objeknya sesuai untuk menyimpan air ialah tong air. Melindungi mata daripada terkena air ialah Google. Mengalirkan air paip ialah paip ataupun getah paip. Mengelakkan kaki menjadi basah mestilah kasut getah. Melindungi diri daripada air hujan ialah baju hujan. Mengelakkan kita daripada terkena air hujan ialah kereta. Seterusnya, ini
ada ditunjukkan cara untuk mengelap botol air. Baik, Amir menggunakan magnet yang dibalut dengan kertas tisu, kain dan surat khabar. Baik, pada pendapat kamu, bahan penyerap yang manakah paling sesuai digunakan oleh Amir? Mestilah kain. Mengapakah kamu memilih bahan tersebut? Kerana kain menyerap air paling banyak. Baik, susunkan bahan-bahan di atas mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Menaik maksudnya kita mulakan dengan kertas, surat khabar, kemudian kertas tisu, dan yang akhir sekali ialah kain. Itu sahaja latihan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk lengkapkan dan hantar ke Google Classroom. Itu sahaja daripada cikgu. Maafkan atas segala kekurangan. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.